Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kasih-Nya dapat lagi sama-sama kita bertemu untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari bab nun sakinah dan tanwin. Kalau murid-murid ingat balik, di bawah hukum nun sakinah dan tanwin terdapat 5 hukum tajwid. Yang pertamanya adalah izhar halqi, yang kedua adalah idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah, yang ketiga adalah idgham bila ghunnah, yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baharu, iaitu hukum mim sakinah. Okey, dalam pelajaran ilmu tajwid, kenapa ada bab yang khusus tentang hukum nun sakinah dan mim sakinah? Kenapa tidak ada bab lam sakinah ke, waw sakinah ke, ya sakinah ke? Kenapa? Okey, kerana hanya huruf mim dan nun sahaja yang memacu hidung kita bergema ataupun dengung. Dua huruf ini dikenali sebagai huruf khayshum, iaitu huruf yang berkait dengan pangkal hidung kita. Pangkal hidung kita. Okey. Bunyi dengung inilah yang menyebabkan bacaan kita kedengaran sedap. Bunyi sedap bila kita baca. Sebab itulah Ustaz kata, kalaulah murid-murid dapat menguasai hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tajuk yang kita pelajari pada minggu yang lepas, insya-Allah murid-murid pasti akan dapat membaca Al-Quran dengan sedap dah, dengan elok dah. Dia macam ni. Kalau boleh menguasai hukum nun sakinah dan tanwin, maka secara automatiknya murid-murid akan dapat menguasai bab mim sakinah juga. Sebab tidak ada beza mana pun. Tidak ada beza mana pun. Cara bacaan sama saja. Cuma berbeza dari sudut panggilan namanya sahaja, ya. Okey, baik. Okey, kita tengok hukum mim sakinah. Okey, murid-murid boleh tengok pada skrin ini. Okey, terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertamanya adalah idgham mislain. Idgham mislain. Yang kedua, ikhfa syafawi. Dan yang ketiga, izhar syafawi. Okey, jadi mari kita tengok yang pertama dulu, iaitu idgham mislain. Okey, idgham bermaksud memasukkan. Mislain pula bermaksud dua yang sama ataupun dua yang serupa. Ustaz dah bagi dah formula dia, iaitu mim tambah mim. Maksudnya mim mati bertemu dengan huruf mim. Itulah idgham mislain. Itulah juga yang dimaksudkan dengan dua yang serupa. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, contoh idgham mislain. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Okey. Tengok yang Ustaz tandakan kuning tu. Mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Jadi inilah idgham mislain. Cara bacaannya macam mana? Kita kena memasukkan ataupun kita kena gabungkan kedua-dua huruf itu menjadi satu suara. Wa amanahum. Kena gabungkan mim, kedua-dua mim itu, dan disertai ataupun disusuli dengan dengung ataupun dengan gemaan hidung. Okey, tengok contoh yang kedua. Qaumihim munzirin. Qaumihim munzirin. Okey, mim mati bertemu dengan huruf mim. Okey, dalam dua kalimah. Okey, ingat idgham mislain ni mestilah
mim mati bertemu dengan huruf mim dalam dua kalimah. Barulah jadi namanya idgham mislain. Okey. Okey, ada murid tanya, Ustaz, apa bezanya wajibul gunnah dengan idgham mislain? Sebenarnya tak ada beza pun. Cara bacaannya sama sahaja. Hendaklah didengungkan pada kadar 2 harakat. Ingat, syaratnya mestilah kita kena dengung pada kadar 2 harakat. Barulah bunyi khayshum itu sampai pada ni. Barulah bunyi dengung itu sampai pada khayshum, pada rongga hidung kita. Kalau satu harakat saja, bunyi itu tak sempat sampai, tak sempat naik bunyi dengung tu. Wa amanahum min khawf. Tak sempat naik sebab kita hanya membaca, kita dengungkan pada satu harakat saja. Kita baca pada kadar satu harakat saja. Ianya tak sempat dengung. Mesti kena 2 harakat. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau kita nak baca 3 harakat, diharuskan. Harus hukumnya. Okey. Wa amanahum min khawf. Barulah sempat, apa tu? Barulah bunyi gemaan tu naik ke atas. Okey. Okey. Apa beza antara wajibul gunnah dengan idgham mislain? Okey, idgham mislain apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah. Okey, tengok. Wa amanahum satu kalimah, min satu kalimah, bermaksud 2 kalimah. Itu. Okey, adapun wajibul gunnah pula ialah mim yang bertasydid ataupun mim syaddah dan nun syaddah. Itu saja. Dalam wajibul gunnah, mim syaddah, nun syaddah. Cara bacaannya hendaklah kita gantungkan pada kadar 2 harakat. Hum min. Sama saja seperti idgham mislain. Okey. Okey, habis bab idgham mislain. Seterusnya kita tengok pula hukum yang kedua, iaitu ikhfa syafawi. Okey, ikhfa. Ikhfa bermaksud sembunyi. Ikhfa bermaksud sembunyi. Manakala syafawi pula bermaksud mulut. Mulut. Ini kerana mulut dalam penyebutan huruf mim ini, ianya membabitkan kedua-dua belah bibir kita, iaitu bibir atas dan bibir bawah. Sama ada bacaan itu atau sama ada sebutan huruf mim itu dirapatkan kedua-dua belah bibir ke ataupun terbuka sedikit ke. Itulah dimaksudkan syafawi. Okey. Ikhfa syafawi. Kita kena sembunyikan ikhfa ni ya. Sembunyikan tang mana? Semuanya ingat, semuanya ada kaitan dengan tajuk besar dia, iaitu mim sakinah. Jadi tempat yang perlu kita sembunyikan adalah pada huruf mim, mim sakinah. Okey, formula bagi ikhfa syafawi, murid-murid kena ingat mim tambah dengan ba. Maksudnya mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Okey. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey. Sewaktu kita nak sebut huruf ba itu, sewaktu nak sebutkan huruf mim itu, bibir atas dan bibir bawah tidaklah terlalu dirapatkan. Bukannya tarmihim bihijarah. Bukan macam tu. Sebaliknya, hendaklah disebut sekadar bibir atas dan bibir bawah bersentuhan sahaja. Sekadar bersentuhan sahaja. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Okey, contoh yang kedua. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Jangan kita baca وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Bibir kita tutup rapat. Salah ya.
Okey, senang kata macam ni lah. Okey, kalaulah dalam bab nun sakinah dan tanwin ada hukum iklab, maka dalam bab mim sakinah pula hukum iklab itu ada pada ikhfa syafawi. Cara bacaan sama, 100% sama cara bacaan dia, cuma berbeza dari sudut nama panggilan sahaja. Kalau dalam bab nun sakinah namanya iklab, dalam bab mim sakinah pula ianya dikenali sebagai ikhfa syafawi. Okey, jelas Okey, baik. Okey, seterusnya hukum yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar bermaksud jelas, terang, nyata. Tu izhar Okey. Formula dia adalah, murid-murid kena ingat, apabila huruf mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Maksudnya kalau mim mati bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham misnain. Dan sekiranya mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi bagi izhar syafawi, apabila huruf mim mati bertemu dengan selain daripada huruf idgham misnain dan huruf ikhfa syafawi. Maksudnya alif, ta, sa, jim, ha semua tu, kecuali mim dan ba. Okey clear Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey. Contoh izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Okey, mim mati bunyi jelas. Lakum lah. Mim mati bunyi jelas. Ataupun senang kata kita baca macam biasa saja. Izhar syafawi ni. Lakum dinukum waliyadin. Okey, contoh yang kedua. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sama juga. Kita baca macam biasa saja. Mim mati bunyi mim mati. Okey Okay, jadi Ustaz rasa cukup setakat ini dahulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran kita yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.